yang ke-13 ada setahun atau setahun ada 13 sebab satu bulan tadi hadir kan. Patutnya dari luar hari Isnin pas tapi ada masih di luar masa isi Selasa dan alhamdulillah kita bertemu pada malam ini. Hadis 13 isunya ialah orang yang lain berkurangan sedangkan dia jahat bertambah banyak. Ya, orang yang berkurang, orang jahat bertambah banyak. Ya. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'atu hatta yakuna al-waladu ghayzan wal maqru qayzan wa yafida al-li'anu fayda wa yarida al-kiramu ghaydan ويشتري الصغير على الكبير واللائم على الكريم أو كما قال رواه الطبراني في الأوسط في beberapa kali hadis itu kita bincang pada malam ini. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan, yakni bagi ibu bapanya, dan hujan akan menjadi panas, yakni hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat Tabrani. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh bagi Rasulullah dalam hadis kita bincang pada malam ini, semua hadis ada 42 hadis, semua tentang hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecil kiamat. Di antara tanda Rasulullah ada 6 hadis kita bincang nanti. Pertama, bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tuanya, jadi ibu bapanya. Ini dah lama berlaku, dah banyak, dah berlaku, sedang berlaku, terus berlaku. Yang kedua, bila hujan berkurangan, maka cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Ini dah lama berlaku dan terus berlaku. Ketiga, orang jahat bertambah ramai, dan galakkan obat jahat itu sangat banyak. Ini pun dah lama. Yang keempat, orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Yang kelima, anak-anak sudah berani melawan orang tua. Yang keempat, anak ini dua. Pertama tadi, puncak orang tua. Yang kelima, berani melawan orang tua. Pisah itu. Ini pada banyak sangat. Dan terakhir, orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tak segan terhadap mereka. Tunda dan tanda yang telah berlaku akan terus berlaku. Jadi nampaknya cara masyarakat kita pada hari ini, kita lihat di mana tak banyak bezanya dengan apa yang Rasulullah sebut ini, walaupun sebut lebih 1400 tahun yang lampau. Jadi kita lihat setiap hari, kita melihat kebenaran apa yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kita, cuba kita berwaspada, kita berhati-hati, kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selamat daripada keturunan kita, anak cucu cici kita selamat dan tidak tergolong sebab kita siksa time juga, tidak tergolong dalam mereka yang disebutkan oleh baginda Rasulullah yang kita bincang banyak lebar antara bagi Isya pada malam ini. Jadi pada jemaah Allah di mana semuanya itu berlaku dan akan terus berlaku sehingga tibanya atau munculnya 10 tanda besar kiamat. Jadi tanda kecil kita bincang pada yang kita dah bincang pada masa hadis yang ke-13 adalah setahun 13 bulan dah, sebesar 1 bulan kan, 13 bulan, bulan 1 terlepas jumpa bulan 1 setahun dan kita sejak kejap sebulan
Jadi bila mudah-mudahan sedikit banyak apa yang disebut oleh Rasulullah ini supaya kita sentiasa berwaspada, sentiasa kita berhati-hati. Di mana itulah yang mana hari ini di antara tanda kiamat yang sudah sebut di 6 kita sebab bincang sedikit dalam 6 ini, yang mana sedikit banyak untuk kita pertama bila anak merupakan punca kemarahan orang tuanya, banyaklah berlaku macam-macam kan. Anak sebagai punca kemarahan ibu bapa dengan berbanyak-banyak perangai. Mungkin sebab daripada bapa dia sendiri punca, daripada bapa sendiri timbulkan itu. Ini beberapa tahun lepas sebelum PKP ada satu kes di mana pesakit tak sebenarnya tak jauh dari sini. Kawan kerabat dari Ustaz pergi nak tadi. Mana kita jumpa di satu rumah, di rumah yang dua tingkat, tak ada usul di lebah kerabat, tak apa sebut kita jangan ia kaitan dengan anak kan. Itu insyaAllah kita bersama bagi anak-anak maka lepas laksa itu isi ke kami supaya puasa itu kan. Saya kami di isteri yang kelumpang jadi jumpalah kita saja kita masuk di rumah tu sebenarnya kita nak rawat tu seorang remaja umur 20-an anak sulung daripada seorang yang bergerak datang aku tak sebut nama tak apa kan. Cuma dia kemana tu makcik dia tu bersama kami bawa masuk naik ke atas, masuk ke bilik tempat anak muda ni duduk lah. Jadi tu kawan sahabat dia terus tuju kat dia di bangka. Padahal kan kau wajah apa kau budak dia terus kau bunuh Ustaz. Kata bapa aku kurang jaga aku, kata anak sulung kan. Tak tahulah kan apa kisahnya. Cuba tengok dia dah ambil ais memang cipuan mana tapi dah ambil air dia problem lagi kan. Aku bunuh kau tu tak ada apa. So kita akan sahabat tu dan masuk dia kalau macam ni dah akan buat apa saja kan. Dia dah plan itu tak apa. Saya pergi jauh dengan kawan lain dia tu saya pujuk lah sebab kita pujuk kan. Pujuk nak kait dengan ucapan apa orang tuanya tadi kan. Di mana kita pujuk-pujuk dia tak postcard sebagai pilihan tapi bagi keluarga tak sama orang tak apa bagi dan mungkin buat seorang tu habis badan lepas tu tak apa Ustaz dah rupiah saya tak nak minum air tak apa itu tak apa lawak tadi kita rupiah pujuk tepukkan hadis jadi akhirnya itulah dia tak nak minum tak salah sebab itu sebab dia dah cik memang ada sebab dia sakit lah. Tapi campur ambil ais di tangan memang dia akan buat apa sahaja. Banyak geng kita jumpa kan. Jadi seorang boleh tu sebulan tak pergi kerja pun takut habis tu terpanggil semua dia panggil atau boleh dekat yang terdekat macam tu lah. Tak tahu ada habis tu kan dulu tak cari baru kan orang sakit kira lah. Jadi begitulah kadang-kadang mana ucap kemarahan banyak banyak orang ucap kemarahan tadi mungkin sebab sekarang ni dah hidup bebas, dah hidup senang dan sebagainya. Jadi itulah di mana kadang kita berpunca mungkin punca daripada punca daripada keluarga sendiri, daripada ibu bapa sendiri, atau punca di sendiri daripada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi di sejak itulah mana kita nak kait balik tahu kita cek dulu. Mungkin anak masyarakat mungkin punca berapa banyak kita sebut nama mungkin belum ni kan sama ada mungkin juga dari pemakanan tadi kita sebut yang kaya tadi kan kita bicara isu kaitan harta haram tadi kan ada mungkin mak bapak tadi harta-harta rasuah penipuan dan sebagainya terlibat dan sebagainya maka anak isteri buat balik mereka kesan juga kepada anak kan. Jadi derhaka, jadi degil macam-macam itu punca juga dan banyak betul-betul lain sekarang media sosial kan? Tak boleh nak kawal kan di wujudnya. Jadi itulah mana yang menyebabkan berlaku tadi. Bila marah kalau kita mana-mana tu punca dalam tu dibeli cing saya tak masuk. Jadi macam-macam dia berlaku. Jadi inilah di mana kita nak tunjuk bahawa keadaan yang ini dia akan buat apa saja sebab
emosinya tak boleh dikontrol juga. Tadi anak marah, ibu bapa marah. Kalau anak dipakai bapa marah, emosi bapa tak terganggu. Macam-macam lah. Makian untuk biasa itu. Maka jadi kait, jadi hasrat kepada anak. Makian kepada anak marah dan sebagainya. Itu yang kali kamu emosi, maka ini saya akan masuk. Kan macam-macam kan. Sampai ada bunuh-bunuh pada perkara dan sebagainya. Sehingga yang tak boleh kawal lah. Tadi kawal itu dibeli jin dan jin yang mengawalnya. Maksudnya belakang-belakang yang belakang. Itu yang keberkahi hati. Berkahi hati. Dan punca berlaku begitu. Jadi tadi lah sebab kelakuan anak itu mungkin pada punca dan kuasa sendiri. Lepas tu PL perangai anak itu biar keluarga pula jadi marah. Itu puncanya. Dia berkait-kait. Jadi marah mungkin sebab anak dia dah haka dan sebagainya. Itu dah kait-kait sudah. Jadi itulah di pada hari ini yang mana sebab mak bapak bersama juga muhasabah diri. Cek balik diri. Dia berjumpa middle class seorang dalam modal daripada Kelang. Waktu haji nak jumpa tadi semua ada anxiety kan, tapi dia jumpa tu bagi bisik macam-macam lah. Dia kata mungkin dia terima dan kata dulu mungkin dia nakal dulu kafarah mereka dia tu tak betul kan, tempat Allah dan Rasulullah manusia tak ada dosa kan gitu lah. Allah tak benci macam-macam. Jadi itulah kan. Ketika nak marah pun tak nak marah sebab kata dia tu nakal juga bila muda. Tu dah lain pula kan, dia tu biasa. Tak pun tak apa Allah SWT silap tu memang manusia silap. Cuma tadi bagi silap anak-anak. Begitu. Jadi kita takut benda sebab itu. Jadi walaupun itu pasti akan berlaku mana kita sama-sama untuk berwaspada dan juga kita berusaha untuk jadi sebut tadi mungkin pendahkaan terberlaku. Bapa atau mak dia dah terhadap anak dia kita sebab mak benda tak baik dan sebagainya tadi. Dengan sejak kecil didikan dan tak baik dan sebagainya, maka bila besar dia marah, dia buat sesuatu boleh mendatangkan kemarahan pada ibu bapanya budak. Sama ada mungkin daripada ibu bapanya, ada mungkin tadi kan saya nanti bapa dia baik ujian dia lagi kerana pergaulan dengan kawan-kawan yang lain, terpengaruh dengan media sosial, dengan film-film dan sebagainya, itu semua boleh berlaku. Jadi baiklah kita muhasabah diri masing-masing, cek pandai, dan itulah ujian Allah. Sebab hidupnya memang tak ada ujian Allah. Kalau tu pastikan kita tadi. Mana sama ada berbeza dengan anak pula di mana yang kadang kita kasih bersalah. Kita kisah dia bisa salah dengan tak salah kan. Dia mudah sedang ini susah untuk berubah, mungkin ditegur, dimarah sebagainya. Jadi kalau dia marah, dia berapa sekali boleh kekasih, dia salah. Ingat, kalau marah, kita membataskan marah itu jadi sifat atau marah benci, sifat hasad. Apa yang jadi penyakit hasad, kelinci kita masuk dalam diri, bahkan anak jadi sakit. Kalau air tadi menguji anak, itu penyakit air. Jadi perasaan besar itu kami tidak rasa kepada anak-anak kadang-kadang. Kalau memang dia bersalah. Ya pasti kita tak nak melampaui batas itu lah, melahirkan rasa kemarahan kepada ibu bapa dan sebagainya dan terhadap kelakuan-kelakuan sehingga akan melumpuhkan emosi yang tadi bawa kepada keburukan ataupun mengganggu pergaulan orang lain dan sebagainya. Itu dah ada sifat-sifat lain yang penyakit-penyakit dari segi jiwa dan sebagainya. Jadi rasa bersalah memang dalam kalangan anak-anak perlu dilihat dalam perspektif apa yang lebih luas lagi mengambil kira kesan dia dan juga kelebihan daripada diri sejak individu itu sendiri dalam kehidupannya. Jadi kita lihat dalam era moden ini, ibu bapa perlu lebih peka kan, atau lebih tahu jika ada situasi zaman dulu, situasi dia bersalah. Maka tu ibu bapa nak ilmu, ibu bapa yang belajar yang ada itu untuk memperbetulkan nasihat dan sebagainya. Ini penting. Kenapa jika ibu bapa gagal dan pasti apa masalah berlaku keadaan itu, maka mungkin tambah lagi beban rasa pada anak-anak. Bila begitu, apa-apa lebih takut juga. Itu yang lagi di rumah dan sebagainya. Lebih bagi keadaan mereka bertindak tadi yang berpasif atas
tak ada ibadah, yang ada misalnya untuk berhubung bapa dan sebagainya. Bila berhubung malam, dia memandang juga ada buruk dan sebagainya, ada berlaku itu. Jadi contohnya kadang-kadang mengecewakan ibu bapa, mesti bapa dia kan. Jadi oleh kerana itu saya biasaan kita jumpa supaya bapa tekan sangat bapaknya dusta yang ini tak lebih tak kan. Tapi tekan sangat anak dia masa tu ajar nak dia ada biasa kan, sekarang tak ada dalam akhir COVID ada. Dia tekan ada nak 5A nak 6A nak A semua A. Jadi anak tertekan. Tekan itulah sampai sekolah agama kita tak ada yang tak fikir sekolah agama. Kita tak ada sekolah agama. Kita ambil biasa saja. Kalau fikir CJ agama semua kata penting. Nak A anak jadi macam beta. Naik ke atas 1, boleh 3A kelar agama macam-macam. Kita cek ada siapa solat atau tidak. Dan tadi itu banyak masalah yang berlaku. Sekarang kalau dari itu dia akan tutup pun ada. Dia tengok orang main game kat komputer dan sebagainya, itu berlaku. Jadi kalau anak itu mengecewakan ibu bapa, maka itu masalah. Itu naik kemarahan. Maka itulah kita kena berikan disokongan. Sebab bila stres itu bapa stres, bapa dah sakit. Satu juga tak ada orang sikit. Kata saya stres tak ada. Anak dulu ngaji Quran atau bukan Quran itu pas sedang ada game tidur ngaji tidur semayang tidak macam-macam. Bapa pula sakit sebab tengok anak jadi gitu. Jadi kita kata itu anak untuk puncak para orang tua tu memang dah lama berlaku tu berlaku. Yang kedua, bila puncak kekurangan cuaca panas akan cuaca di mana udara tercemar di pada lama kan. Di mana hujan berkurang, cuaca jadi panas, kemarau dan sebagainya, udara tercemar dan macam-macam sekarang, kilat-kilat dan sebagainya. Itu juga di antara tanda kecil kiamat juga yang dah lama berlaku, dah berlaku, sedang berlaku, akan terus berlaku. Jadi di mana bila kita lihat sisi hujan itu berkurang, memang pada lama berlaku kan, hujan lebih pun berlaku juga kan. Jadi bila hujan berkurang itu di mana kita lihat jadi isu macam-macam kan, masalah kepada kehidupan sama manusia, ke binatang dan sebagainya. Dan itu juga bila cuaca di panas itu juga masalah kehidupan itu, penyakit dan sebagainya. Dan udara tercemar pun sama, dia tercemar di udara, berbagai penyakit yang berlaku sama ada kepada individu, masyarakat dan sebagainya. Di mana itu juga boleh menimbulkan suatu masalah yang berlaku di atas muka bumi ini. Dan ini pun sudah berlaku dan sedang berlaku dan akan terus berlaku. Sehingga kalau terlalu kurang, ada menyebabkan air tidak cukup dan sebagainya, menyebabkan tumbuh-tumbuhan, kematian pada binatang dan juga kepada penduduk dunia, negara-negara yang kematian bertambah dan sebagainya. Itulah cuaca panas sama bila menyebabkan walaupun segi geografinya begitulah juga kan, yang berlaku itu secara fizikal. Jadi inilah yang akan berlaku terus berlaku sehingga timbullah tanda besar itu. Kita lihat di sini dielakkan memang cuba kita elakkan kesan pencemaran jerebu, pencemaran alam sekitar itu dalam berlaku kan. Jadi walaupun itu kita orang secara mana masa hujan kurang tadi berhemat untuk menggunakan air, berjimat-jimat dengan air secara hemat supaya timbul kekurangan hujan itu kan berlaku. Pada hujan yang pula air kecil pula berlaku juga batu mana ribut dan macam-macam ribut pula. Jadi inilah yang mana semuanya itu berlaku atas kehendak Allah Ta'ala dan beri kesan. Itu akan tunjuk bahawa itu ada di antara tanda kiamat, tanda kecil kiamat dan berlaku dan banyak berlaku terus berlaku. Jadi pencemaran itu saya pada punca kepada manusia sendiri. Itu
kita sebagai Allah tersebut mana punca kerosakan hukum itu manusia, punca pada manusia sendiri yang menyebabkan selain pada di sebalik ayat apa mengkumpulkan Allah dan dosa-dosa dan sebagainya. Dan ketiga ada isu utama hari ini ialah orang jahat bertambah ramai dan galakan untuk buat jahat pun sangat banyak. Dari kait-kait tadi orang buat baik sedikit berkurang, untuk kemudahan buat baik susah. Macam tu sama pada belakang. Jadi kita lihat di sini bahawa memang bagi kita nanti kiamat nanti yang kiamat sebenarnya hancur ini kita tak ada sebab itu tiga orang kafir ni Islam mati awal lagi. Jadi oleh fikir itu maka dengan orang jahat bertambah ramai dan untuk baca apa mudah dan banyak. Jadi oleh itulah kita selalu ayat ada hadis pun apabila buat jahat dikait balik yang amal ma'ruf dibukakan surat baik juga buat jahat. Ada kaitan dengan tadi. Jadi apabila orang baik itu berkurangan, orang jahat tadi bertambah oleh kait itu, maka itulah yang mana akhirnya menyebabkan berbagai kemusnahan. Orang kerosakan akan berkumpul ini. Dan mana mungkin akan datang kemurkaan Allah SWT. Bila banyaknya kemungkaran, itu tidak bisa saya lain yang mungkin yang beri kesan yang menyebabkan akhirnya kemusnahan sebab banjir ataupun tsunami dan sebagainya itu pada di antara kerana kejahatan atau kemaksiatan itu berkuasa berlaku. Jadi supaya kita sedar bahawa dunia ini tempat kita beramal. Tak ada balasan, cuma balasan itu kerana keterlaluan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman manusia sama ada terhadap manusia atau makhluk Allah yang lain. Maka kemungkaran Allah atau balasan itu tidak sedasar di akhirat adalah dengan ditenggelami banjir, dimusnahkan banjir yang besar ataupun tsunami, semua itu gempa bumi dan seumpamanya. Maka kita ada balasan di dunia ini secara khusus. Yang penting kalau sebelum dia mati kita senang dia bertaubat, maka insyaAllah masa dia akan tidak akan dibalas lagi, tetap akan dibalas dengan kejahatan dia buat atas tubuh ini. Maka kita beramal, kita tempat yang tak ada balasan ini, semoga kita bahagia tempat yang ada balasan yang di akhirat nanti. Ya kan tak ada amal lagi, di dunia ada amal, di akhirat untuk tetap dibalasnya amal kita. Jadi untuk kita buat usaha-usaha hidup yang baik, kita menjauhi kemungkaran yang menyebabkan orang tahu jahat tadi tambah ramai tadi. Sebab peluang-peluang orang jahat banyak dibuka luas. Maka itu mencari lagi dari syaitan. Dia berusaha untuk menyesatkan manusia itu sendiri. Jadi demikian itulah kepada kita nak yang pada supaya kita tergolong daripada golongan jahat yang apa itu, dan kita nak tergolong daripada golongan-golongan yang baik itu, walaupun bertambah sedikit, tapi kita nak golongan itulah pasti kita akan selamat di dunia ini dan di akhirat. Jadi inilah kita bahawa itulah yang disebut oleh Nabi kita SAW ini supaya kita sentiasa berhati-hati. Sestiasa kita menjaga untuk diri kita sendiri, kita jaga ahli keluarga kita, kita berusaha untuk jaga sesama kita sudah kita sendiri Islam yang baik, untuk kita pastikan semua itu tidak tergolong dengan orang jahat di dalam itu, dan juga tergolong kita tak tergolong dengan golongan orang baik itu yang sedikit itu. Sebab walaupun kita tidak dapat balasan yang setimpal di dunia ini, yang penting kita selamat di akhirat. Walaupun dunia kita tak ada keselamatan, tapi pastikan segala nikmat kita nak rasa juga itu tidak memberi kesan kita yang tidak akan beri balasan atau azab Allah di akhirat nanti. Tapi bila orang jahat ramai-ramai mengadakan maksiat, wajah sangat mudah sebab itu takut itulah akan mendatangkan kemungkaran Allah tadi. Yang menyebabkan tadi bukan kena kepada orang jahat yang ramai itu, tapi
Tapi sekali kita ada orang baik sedikit yang ada di sekitar. Lepas tu kita amal ma'ruf nahi munkar, kita suruh konsep dakwah itu tegur apa yang buat perkara itu kemampuan kita. Jadi kita nak tegur dengan orang baik yang sedikit itu. Kita nak jauh daripada orang yang ramai baca itu. Jadi oleh itulah di mana yang berlaku pada hari ini begitulah. Yang kita supaya kita minta kepada Allah supaya kita dihindari daripada diri kita sendiri, anak cucu kita, keturunan kita dan sesuatu sesama yang lain. Jadi bagi itulah di mana kita lihat yang berlaku, begitulah akan terus berlaku. Yang penting kita ambil iman dan kita berusaha untuk menghindari daripada yang tak baik itu. Jadi bagi Allah terlihat sebahawa yang berlaku sebagai beri kekuatan pada kita untuk kita menambahkan lagi amal soleh, untuk tegur mereka yang baik lagi, yang walaupun berkurang dan sebagainya. Jadi ada kesempatan, ya Allah bagi masih iman hidup kita di atas dunia pada ini, maka kita berusahalah untuk kita menghindari daripada perkara itu supaya kita berada di dalam penuh dengan fitnah dan sebagainya. Dia banyak pujian-pujian yang boleh memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan keimanan kita pada Allah. Jadi kerana bertambahnya ramainya orang yang tercela, orang-orang buat jahat, orang berdosa, buat dosa dan sebagainya, dan juga berkurang orang baik di atas muka bumi ini, maka itulah kita takut akan berterusan dan akhirnya kita takut pada Allah keberkat Allah itu yang menyebabkan penyiksaan terhadap segala apa yang lakukan dan Malaysia itu beri kesan kepada manusia proses yang berhubung ini. Jadi bagi Allah terlihat sebahawa kita pasti bahawa kita hindarkan diri kita ataupun kita tidak tergolong diri kita, keluarga kita dan juga kita lain dalam golongan yang ramai yang buat kejahatan. Kerana peluang-peluang jahat kita tak ambil. Jadi kita tergolong, kita nak pilih masuk mereka yang berada di golongan yang sedikit tadi buat baik tadi. Yang pada itulah kita nak supaya kita sentiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah, mendapat diakui lagi kita sebagai orang bagi kita bersama, kita bagi dari akhirat kelak. Nanti itu yang kita nak beri dia berlaku kepada kita. Suasana yang berlaku kepada kita. Jadi kita lihat di sini bahawa pula akan berterusan. Tapi sebab apa? Sebab di akhir zaman sekarang nanti pun selepas kita menang daripada tubuhnya Nabi Isa untuk pastikan berlaku itu, lepas itu bermula untuk zaman untuk dimusnahkan alam ini. Jadi pada Allah di situ kita lihat keadaan yang tersebut supaya kita hindari kita daripada berbuat kejahatan yang ada muka bumi ini, agar kita selamat daripada bala bencana dari azab Allah yang diberi walaupun tidak setara dengan azab di akhirat nanti. Jadi oleh itulah di mana yang seterusnya ialah sebagaimana kita selalu baca dalam surah Al-Waqiah dan mungkin masuk atau surah baca sebagai hidup, itu disebut oleh Allah pada beberapa golongan-golongan yang akan bangkit di masa Allah sebut tentang kiamat. Itu golongan ashab yang ashab syimal, golongan kiri, golongan kanan dan al-muqarrabun. Jadi golongan yang mungkin kita dimasukkan golongan kita yang sedikit itu atau muqarrabun lebih sedikit lagi, iaitu yang hampir ke Allah. Tapi yang ramai banyak ni kira ashab syimal yang di masyarakat nanti akan menerima catatan amal dia, catatan ke kiri, maka dia akan ke belakang. Kalau kita itu mana orang syimal dia dah lari, tak nak terima, kita tak masuk ke kiri, akhirnya catatan amal kejadian akhirnya dia terpegang dan tepat ke belakang. Alhamdulillah kita ada. Tapi selagi mana kita ada peluang lagi, peluang apa di mana tak ada, sebab kita banyak mengamalkan sunnah baginda,
banyak berselawat bagi kita. Itulah walaupun dah dapat dah buku catatan amal sebab kita tak syarul syiman itu, kita tak dapat buku catatan amal dengan kanan kiri, maka putusan ke neraka sebab dihisab di mizan itu, maka sebab kita banyak maka sunnah suami ambil kita ke syurga. Kita nak, jadi kita pandai untuk merancang kehidupan kita di hidup orang ini untuk perbanyakkan amal sunnah, banyak besar Rasulullah ada kesempatan ada. Jadi asal syiah itu orang-orang yang banyak masih yang dia sebab bila ditimang di mizan maka berat timbangan, berat sebelah dosa. Jadi oleh begitu itulah pada kita supaya kita usaha tidak golongan jahat pada orang ini. Apa manusia yang terlalu. Sebab kita kebanyakan berlaku itu kan, amar ma'ruf nahi munkar itu banyak surah amar ma'ruf nahi munkar tidak selami. Ini menyebabkan kemaksiatan itu tidak dapat dihayat. Surah baik yang banyak tak tegak. Sebab kalau buat jahat tadi sebab manusia banyak dan sebagainya. Itulah kesannya. Jadi manusia tentu buat jahat. Jadi begitu. Sebab imannya kuat. Sebab imannya kalau keimanan tadi mantap, kekuatan saudara maka ditakau buat jahat. Jadi itu orang buat baik sedikit. Mana betul yang mana ia dah dapat di akhirat nanti ashabul yamin, mereka yang akan dapat buku tentang tangan kanan. Sebab dihisab di masyarakat dihisab di mizan maka berat atas saya, maka itulah juga syukur. Tapi yang di mana dosa-dosa dia buat? Di mana-mana kita banyak meningkatkan di dunia ini. Kalau kita terlalu Allah bagi itu kemungkaran, Allah bagi dengan azab-azab yang macam-macam kesusahan dan sebagainya. Amin. Dia akan bangsa kita hidup, dia akan kita bakal memang mana kita dalam dunia ini. Di sisi pun dengan banyaklah azab. Pada kita kalau yang banyak dosa semua taubat tadi dan asal bunga-bunga pindah tadi bukan asal azab kubur itu di situ bila dibangkit di masyarakat nanti itulah digambar banyak lagi yang selalu dihisap di mizan itu ada macam-macam jenis kan, ada yang berjalan ke bawah kaki atas, berjalan di dalam kanan, sebab itu azab tempat bila dibicara dihisap di mizan maka dia berat pahala maka dapat jadi ashabul yamin tadi ke syurga. Jadi itulah yang di sisi sudah ada dah rasanya. Tapi kita berspesial tadi kita dapat syafaat uzma, bantuan yang paling besar yang diberikan oleh Nabi kita. Walaupun kita dapat apa catatan tangan kiri berat dosa neraka, tapi dengan sebab kita banyak berselawat, banyak amal sunnah dengan itu dan ikhlas masih dunia, sebenarnya ambil kita ke syurga tanpa dimasukkan neraka. Tapi kita dah semangat besar. Jadi oleh itulah maka kita yabillah dengan golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Muqarrabah, golongan yang hampir Allah hadir memang sedikit itu yang hampir dengan mungkin minal awwali, para sahabat, para tabi'in, mereka ikut jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kita dalam tafsir juga mungkin golongan kita golongan tersebut mungkin amal masalah kita yang luar biasa berbeza dengan mereka sedikit tidak akan menjadi. Daripada jemaah Allah melihat di sini walaupun itu telah kita supaya tadilah ada walaupun Allah sebut yang naskan nanti yang berada di akhir sebelum dimusnahkan keadaan orang yang ada tidak mengkafir sebab Islam tidak apa masa ini yang demikian yang keazaban semasa di berlakunya kehancuran atau kemusnahan dunia ini. Jadi oleh demikian itulah mana kita ada yang Allah sebut surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 13 itu peristiwa berlaku kiamat dan juga kita kait balik dengan orang jahat ini dan orang baik. Tadi orang jahat tadi kita sebut yang Allah sebut surah Al-Waqi'ah itu ashabul yamin dan ashabul shimal, mereka yang menerima buku catatan amal dengan tanggal kiamat. Istilah mereka ni kenal dan kita yang sedikit itu ashabul yamin, makna mereka yang mana yakni buku catatan tangan tentang apa yang di tangan kanan dan akan ke syurga.
Jadi oleh begitu kita nak pada kota demikian yang boleh memberi kuat kepada kita ialah supaya kita sentiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah tadi untuk kita keselamatan kita dunia ini. Jadi oleh itulah yang boleh memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita nak selamat di dunia dan juga selamat di akhirat yang pastikan. Walaupun terlepas dengan azab balasan terhadap kejahatan yang banyak dibuat di dunia, tidak terlepas di akhirat. Itu tanda kehadiran Allah SWT. Bukan dunia dia boleh lepas mungkin dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan harta, dengan kebijaksanaan yang lebih kalau dia guna untuk buat kejahatan lepas. Jadi Allah menceritakan kepada kita dan yang disebut itu Fa'ashabul Maimanah Ma'ashabul Maimanah, iaitu buat pihak kanan itu adalah bahagia kerana buat pihak kanan itu. Jadi Allah kata Fa'ashabul Maimanah satu buat golongan kanan itu, golongan kanan itu dia sedikit yang buat baik. Mereka menerima buku amanah dengan tangan kanan di masyarakat selepas dihisap dan juga di mizan iman. Maka itulah dengan mereka akan bergembira mereka seakan itu pasti syurga. Jadi kanan satu di biologi kait kanan ini dengan suatu golongan yang baik, golongan kanan. Kalau di biologi tadi sebagai contoh ada golongan dibagi golongan kanan, biasanya baik kan? Masuk golongan itu golongan yang diiktiraf oleh kerajaan contohnya. Dan ini merupakan ke seantara dunia mereka tak kira kerajaan Islam atau tidak, memang kanan itu sesuatu yang dihormati kanan kan. Jadi baik itu begitu. Golongan mereka yang dimuliakan, mereka akan letak orang mulia itu sebelah kanan. Jadi itulah kanan juga sangat penting dalam Islam. Kenapa? Iaitu sunat untuk mula sesuatu kanan kan datang. Kanan kita, kaki kanan sebagainya itu masuk masjid lah kata-kata. Dahulukan wuduk pun kanan dulu, makan pula kanan, melangkah masuk masjid dan sebagainya. Karena memang satu kelebihan dalam agama Islam. Jadi Allah tanya apa ashabul maimanah? Siapa mereka di golongan kanan tu? Jadi terkait balik dengan bicara hadis ini ialah tadilah pada mereka hari biasa dengan Allah tanya tadi pada dengan supaya kita menarik perhatian apa yang disebut Allah tadi. Jadi oleh itulah maka golongan kanan ini adalah golongan yang mereka yang akan dapat buku catatan amal di tengah kanan. Pada yang banyak pahala dan banyak pahala dan kebaikan dan dosa. Pada golongan banyak yang hadis itu dia sedikit buat baik. Jadi itulah membantu kita pada kita amalan kita tadi kadang-kadang itu jelas kita dapat keputusan kita akan dapat. Karena itu bersyukur ada buat yang tak ramai buat kebaikan tadi sedikit sesuatu ini. Dan kedua ialah wajah ramai tadi wa ashabul masyamah. Ma ashabul masyamah. Mana dan pokok yang kiri pula adalah tersiksa dia tak dapat kiri. Kerana tadi kiri siksa. Sebab apa? Mereka ni akan masa nak bagi ibu kita amal tu dia lari nanti mereka akan, tapi kita akan kejar. Begitulah. Mereka lari itu kita akan mengejar mereka. Mereka terambil di belakang mereka, tangan belakang mereka setakat mereka. Mana harus masyarakat itu sabar. Jadi golongan ini kita mencari golongan yang betul. Dia jahat. Dia tambah. Yang ramai dia buat pada akhir zaman ini. Mereka dunia ini pun disebut kiri. Kaya tadi dia orang golongan kiri. Ada orang yang tak baik kan? Dia panggil golongan halwa kiri. Dia tak baik. Macam itu lah. Jadi kalau masyarakat Arab zaman dulu, sebab Quran saya dapat dengan Arab kan, Nabi kita, Arab dan sebagainya, maka orang Arab tak suka, masyarakat tak suka kiri ni. Dan dia agak sebagai sihat orang-orang dulu dah di zaman jahiliah. Ada amanah orang Arab mereka, bila nak pergi musafir, dia buat apa? Dia terlepas burung. Terlepas burung, kalau burung tu lari ke kiri, ada sebab tak pergi, dia sihat. Kalau ke kanan, sama kebakaran, dia kata tu amalan mereka berjaya di bawah itu. Jadi kita ada buruk siang kiri. Jadi begitulah. Jadi dalam hadis mencari orang lehat, orang lehat.
orang tak baik kan. Jadi oleh demikian itulah di mana jelas bagi kita bahawa dalam usaha kita untuk menjadi orang yang berbuat baik ini sedikit ini. Dan yang kelima, anak-anak sudah berani melawan orang tua. Dia terhadap kali tadi orang tua dan anak-anak menyebabkan kemarahan orang tuanya. Jadi anak-anak berani melawan orang tua, berani. Tadi mungkin dia buat dia tak lawan, menyebabkan orang tua ibu-bapa marah. Jadi bila marah dia lawan balik. Itu isu lebih kuat sama dan tadi yang kedua tadi, yang pertama dengan kelima kan, mana ada hakil kan, yang kedua ini boleh di antara tanda yang Rasulullah sebagai tanda apa di antara tanda kiamat yang akan berterusan untuk apa sampai dapat tibunya keluarnya tanda sepuluh yang akhir yang besar. Jadi kita lihat banyak ramai yang menerangkan pada hari ini pun anak-anak sampai tua orang tuanya yang terhaka kepada orang tuanya. Sama juga tersebut tadi juga sama lah maknanya terhaka itu mungkin punca pada orang tuanya atau punca atau faktor daripada sekitar kawan-kawan pada sosial, punca daripada media sosial yang terkawan pada hari ini. Jadi anak-anak ini berani melawan orang tua tadi banyak mungkin kita boleh kait dengan banyak perkara sebab bila keterlampauan melakukan dosa ataupun dengan biasa dan dosa dan sebagainya atau terpengaruh dengan filem-filem yang mereka cipta itu yang boleh menyebabkan pengaruh anak-anak untuk melawan Islam. Tentang kecil yang yang disebut oleh Rasulullah dan ini pun dah lama berlaku, sudah berlaku dan terus berlaku. Jadi cuba kita waspada, kita pastikan apa puncanya sebab kenapa mereka berani melawan orang tua dan sebagainya. Sebab kita lihat bila anak semakin besar, mereka bermakna semakin berdikari dan tak ada banyak berkata kepada ibu bapa. Begitu juga datangnya banyak dari ibu asli dan sebagainya. Akhirnya padahal dia maka semasa kecil dia lain semua dipakai ibu bapanya. Jadi itulah maka dia boleh untuk menjauhkan diri dan juga banyak boleh melawan berhati untuk melawan sebagainya. Dia semakin besar membawa maksudnya sekolah ada pemikiran dia sendiri dengan dia semakin mainan. Jadi benda-benda dia buat atau tak berhati dia tak setuju dan sebagainya kita berhati untuk melawan. Jadi itulah yang betul yang pasti supaya dia luar perasaan ataupun ubah keluar perasaan pada anak-anak agar situasi yang diciptakan kemarin itu dapat dihalang ataupun dikurangkan. Dan terakhir orang yang jahat berani melawan orang yang baik dan tidak segan dalam mereka. Artinya biasa bila jahat tadi di belakangnya diberikan syaitan yang berusaha maka dia tak segan silulah tentang kejahatan dia buat dan mereka buat kebaikan kau mereka tidak segan silulah. Jadi oleh demikian itulah maka dia akan bertambah jahat lagi. Masa fikir orang sebut sebagai istidraj. Orang jahat itu dia lebih jahat, cuma jahat. Benar-benar kita nak kembali kepada baik kepada baik itu insyaAllah. Apa jahat itu mati syukur benar-benar jadi alhamdulillah pada perkara yang Rasulullah sebut dalam hadis 13 bincang tadi berkaitan dalam saat kiamat ialah bila anak merupakan punca kebarahan ibu bapa orang tuanya. Bila punca berkurangan cuaca di mana dan udara tercemar, orang jahat bertambah ramai dan gerakan untuk membuat kejahatan terlalu banyak. Orang yang berbuat kebaikan sedikit tak ramai dan tidak dapat mudah buat baik pun berkurang, sehingga kurang tidak mudah ia sebagainya. Yang kelima anak-anak sudah paham orang tuanya dan tak fikir orang jahat berani melawan orang yang baik dan tidak segan hidup terhadap orang baik itu. Jadi apa corak Rasulullah sebut kita ini semuanya telah banyak telah berlaku dan terlaku sudah berlaku terus berlaku. Cuma kita beriktibar pada Rasulullah begini supaya kita dijauhi dari golongan ini. Dikarenakan juga ada cucu-cucu kita, keturunan kita dan seluruh kita sudah. Dan bila kita dapat terus istiqamah pada yang berbeda ini sehingga akhir hayat kita dengan amal-amal soleh yang boleh meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah dan juga yang boleh
dapat syafaat baginda. Tadilah sudah baginda sebagai pahala kita dapat syafaat baginda. Berikan kita syafaat yang besar untuk menarik di kalangan kita yang akan dimasukkan neraka tersyurga, dan kita sesama untuk istiqamah kita boleh balikan hati kita dan yang bertahan ucapan dengan syafaat Allah Ta'ala dan jangan Allah di kesempatan umur di masih hidup daripada kita lima hidup yang mana ini. Aku lupa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.